السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita pada malam ni bertemu. Bulan lepas tak dapat. Ingatkan tadi tak dapat juga. Alhamdulillah, ini perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh je merancang, tapi yang kita katakan menetapkan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang mana kita imani sebagai seorang Islam. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah sekalian, pada malam ni insya-Allah kita akan masuk ke dalam tajuk yang ataupun hadis yang ke-22 daripada kitab motivasi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini dia bukan kontra dengan pengajian tasawuf, tetapi ianya adalah sesuatu yang mana ianya satu dorongan, satu motivasi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita agar kita ini tidak terlalu merendah-rendahkan diri kita. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum khubithat nafsi walakin liyaqul laqithat nafsi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang daripada kamu mengatakan diri kamu ataupun diriku ini buruk, tetapi katakanlah diriku ini adalah serba kekurangan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tabrani. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita bacakan ini adalah salah satu daripada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ini
tidak mengatakan diri kita ini buruk. Jangan kata kita ni buruk. Tadi masa masuk tadi kan, ada orang tegur. Macam mana ada haji kita tegur. Haji kita tegur, kata apa, Saibun apa bukan kata jambang ni kan. Ikut trend kata kan. Oh, saya berapa lama tak trend. Itu bukan kekurangan kita kata. Ya, itu adalah sesuatu yang kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala dah bagikan. Saya menerima daripada zaman saya bukan sekolah, zaman daripada universiti lagi. Kalau orang nak kenal saya, orang akan panggil saya dengan panggilan, sebab nama ramai, sama lebih kurang, Amirul. Saya Amirul, tapi orang kenal Amirul tu lebih banyak kan. Yang mana satu ni, Amirul yang mana? Amirul Jambang. Jadi orang kenal. Jadi ini bukannya satu keburukan, ini satu kekuatan. Tapi mula-mula dulu saya juga ada rasa juga. Oh, kata apa aku panggil orang Jambang ni kan. Tapi itu adalah sesuatu yang baik buat kita juga, orang kenal. Macam jugalah kalau katakan kita ni, orang panggil kita Pak Din tukang, contohlah. Berapa ramai Pak Din yang ada dalam qaryah kita. Pak Din ngopi, Pak Din pancing, Pak Din tukang, Pak Din itu, Pak Din. Kan kebanyakan susah orang nak tahu. Tapi bila orang sebut Pak Din tukang, itu bukan satu kekurangan. Tapi itu adalah sesuatu yang kita katakan ada kelebihan. Tapi kalau rasa kita tu ada kekurangan, jangan kita sebut buruk. Tapi Nabi kata apa? Katakanlah diriku ini serba kekurangan. Kita memang kurang pun. Nak kata tak berapa handsome, handsome juga. Kalau tidak tu tak beranak-pinak lah kita kan. Berapa ramai yang handsome-handsome, tak juga kahwin-kahwin. Ada juga kopi tu kan. Ini bukan satu yang buruk, tetapi kekurangan sedikit. Mungkinlah daripada sudut badan tak berapa nak kata apa, fit ke kan, ataupun kita kata badan kita ni gemuk sikit. Dulu masa muda-muda kurus kan. Sekarang ni dah tak berapa nak kurus. Tak boleh sebut gemuk. Kena sebut tak berapa nak kurus. Kan? Jadi itu bukannya kita kata buruk, tetapi serba kekurangan. Kata musanniful kitab, sebahagian daripada kita mungkin kurang keyakinan diri kerana merasakan dirinya orang susah. Ada setengah orang dia rasa kurang keyakinan diri. Atas dasar apa? Atas dasar kehidupan dia. Dia rasa diri dia susah. Dan ada juga yang mengatakan di sini, dia kurang keyakinan atas dasar penampilannya yang tidak bergaya. Ada setengah orang dia pakai, orang kata apa nama, jenama nak yang branded. Gucci. Wah kan. Motor tak nak beli yang motor China, yang jenama China punya tak mau. Tak mau beli yang jenama Malaysia Modernas, tak nak. Nak beli yang mahal. Kan? Penampilan tu kena jaga. Tak nak pakai motor yang kapcai. Nak pakai motor yang lebih daripada 200cc, semuanya besar-besar. Yang ini penampilan. Dan ada yang kata wajahnya tidaklah seindah orang lain. Tak berapa nak handsome katanya. Tak berapa nak cantik aku ni. Hitam sikit. Tak kira lah kita ni hitam ke, tak berapa nak handsome ke. Kalau tengok nak dibandingkan dengan orang lain, kita tak tahu orang lain tu rupa mana dia punya kekurangan. Yang mana kita tahu yang kita ni juga ada kekurangan. Pendek kata, kalau tengok di sini, kita ni sebenarnya semua serba-serbi kurang. Apa yang kita kena buat? Sepatutnya kan? Sepatutnya kalau dah serba-serbi kurang ni, apa patutnya? Kita kena buat sesuatu lah. Apa dia? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Syukurlah. Tak berapa nak handsome, bini ada, syukur. Reta tak berapa nak banyak, tapi anak-anak ramai, syukur. Lagi apa lagi? Kita katakan kerja tak berapa nak mantap, tak adalah kita kata jawatan yang tinggi-tinggi, tapi cukup. Syukur. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bini baru seorang,
Kan? Syukur. Nak tambah 2 3. Bukan tak berani, bukannya tak boleh, tak berani. Itu je. Kan? Jangan disebut orang rumah depan tu. Baginda tidak suka menggunakan perkataan yang buruk walaupun terhadap diri sendiri. Nabi SAW tak suka menggunakan perkataan untuk memburukkan diri sendiri. Ya? Jadi perkataan khabith, perkataan buruk itu sendiri boleh membawa makna orang yang salah akidah dia, dusta ucapan dia dan teruk perbuatannya. Yang ini yang seperti mana yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Jadi kita tak boleh nak sebut pada diri kita ini, kita ni buruk. Sebabnya ianya mungkin menyalahi akidah. Boleh terkeluar akidah kita. Kita tak boleh syukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kepada kita. Yang ini kita kena hati-hati. Apa ni, aku tak berapa nak handsome, pergilah kedai ataupun klinik yang boleh mencantikkan. Itu yang hidung tinggi, daripada tepek hidung tinggi. Tak bersyukur, nak mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dusta ucapannya. Meninggi je kan, tak mahu juga. Dan teruk perbuatan dia. Ini ialah sesuatu yang boleh menyebabkan kita, bila kita sebut perkataan khabith itu, banyak benda yang salah di dalam Islam. Terkadang sampai satu tahap kita membisik kepada diri sendiri yang kita ni hodoh, tak guna, bodoh dan sebagainya. Ini sampai satu tahap. Bila dah kata kita ni asyik menerima sahaja, aku ni buruk, aku ni kata apa, bukannya ada PhD mana pun, kan, belajar tak tinggi, tak payah. Itu bukan maksudnya kita tu kurang. Bukan kita tu buruk, tetapi kita tu ada kekurangan. Tak ada orang, berapa ramai yang belajar tak habis, tapi elok je dia punya perangai. Syukurlah. Ramai yang orang kata apa, belajar tinggi-tinggi tapi tak juga faham agama. Ada juga hobi itu. Ada dengan hobi itu pun ada juga. Jadi kita belajarlah macam mana sekalipun, apa sekalipun yang kita buat, janganlah kita ini mengatakan diri kita itu buruk, tetapi kita katakan ada kekurangan diri kita. Kita menghina diri sendiri dengan teruk seakan-akan tiada langsung kelebihan pada diri sendiri. Jadi bila kita dah sebut diri kita ni teruk, diri kita ni kata apa nama ni buruk dan sebagainya, consequences, kesan dia jadi apa? Kesan dia kita boleh menghina diri kita sendiri. Sehingga kan macam tak ada kelebihan langsung pada diri kita. Sedangkan banyak benda yang kita dah buat. Banyak benda kelebihan yang kita dah capai. Mungkinlah kita kata kita tak rekod benda-benda gitu. Tapi orang zaman sekarang ni tak boleh. Nak buat kerja sikit pun kena rekod. Tak boleh langsung. Buat kerja ni, kita nak tunjuk ikhlas, tak maulah rekod. Tak boleh. Kena tunjuk. Kalau tidak ni orang tak percaya. Kan? Tambah lagi yang makan duit orang ni kan. Tambah pula sekarang ni, banyak orang kata apa nama, macam tumbuh macam cendawan. Yang nak kutip infak dan sebagainya. Ini yang kata, kami ni buat ini, kena tunjuk. Baru orang nak bagi lagi, orang nak bagi lagi. Itu biasa macam tu. Sekarang ni punya cara dia. Macam-macam lah. Tak kira lah organisasi yang macam mana sekalipun, hatta kalau kita tengok balik, jawatan kuasa yang cuba, orang kata apa nama ni, yang pegang masjid surau pun macam tu je kan. Kena tunjuk pula. Sedangkan kita ni kerja pun tak bergaji dan sebagainya kan. Ikhlas dan sebagainya. Tak kena tunjuk kami buat apa. Baru orang nak infak dan sebagainya. Tak apalah, kita bagi je lah. Itu bukan kekurangan, tetapi itu juga adalah satu kelebihan pada kita pada masa akan datang, insya-Allah. Baik, jauhilah sikap begini dan pandanglah kelebihan yang ada pada diri sendiri. Kena tengok juga kelebihan apa yang kita ada. Jangan terlalu kita nak rendah diri. Aku tak pandai bercakap, jadi aku
Dia tak pandai bercakap, duduk di belakang. Buat kerja lain, kan? Yang mana orang lain tak boleh duduk belakang, nak duduk depan je, bagi orang duduk depan. Kan? Kita rasanya aku ni kurang, tak reti nak bercakap. Ya tak apa, tak reti bercakap, tak ngapa. Bagi orang yang boleh nak bercakap duduk depan. Kita duduk belakang, buat apa? Nolong ni dah, kita pun bantu juga. Tapi apa yang boleh. Jangan risau. Kita ada peranan masing-masing. Dan setiap orang ada kelebihan tersendiri dan tak salah kita merendahkan diri, cuma jangan sampai menghina diri kita sendiri. Ini sampai hina diri, tak maulah. Rendah diri, boleh. Kita nak jadi, orang kata apa nama, perkataan yang selalu disalah ertikan, zuhud, rendah diri. Zuhud ni bukannya maksud gitu, kan? Nak bagi tahu kata apa? Zuhud ini orang yang boleh ke depan pun zuhud. Orang yang pakai kereta besar pun boleh jadi zuhud. Jadi berbalik kepada diri kita itu. Ya? Tengok kepada pemimpin Umar Abdul Aziz, kan? Tengok, dia seorang yang zuhud. Tetapi dia seorang pemimpin yang besar. Seorang yang besar. Zuhud juga. Jadi kita jangan salah anggap dengan perkataan zuhud itu kena serba kekurangan. Jangan. Rendah diri, tak ngapa, jangan sampai menghina diri sendiri. Sentiasalah ingat yang mana setiap orang yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala punya kelebihan dan juga kekurangan. Kita kena ingat yang Allah cipta ni, ada orang ni dia kurang, ada orang ni dia lebih. Ada orang ni boleh buat macam ni, ada orang ni boleh buat macam ni. Ada orang ni boleh mengaji tarannum, ada orang ni ngaji biasa-biasa. Ada orang ni dia boleh infak banyak, ada orang ni boleh infak sikit. Ada orang ni dia boleh buat kerja pengurusan, orang ni tak boleh buat kerja pengurusan. Yang itulah balancing yang ada dalam dunia ni. Ada lelaki, ada perempuan. Kalau kata single itu, satu je tu, tunggal itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Nak kira Allah saja yang tunggal. Allah sahaja yang perfect. Allah sahaja yang maha segala-galanya. Allah sahaja. Kita adalah kekurangannya. Kalau kata kita pun perfect, kita pun tak ada kekurangan, dahsyat. Sedangkan malaikat pun sendiri, kita tahu ada kekurangan yang Allah letakkan kepada mereka. Jin pun ada kekurangan yang Allah letakkan kepada mereka. Apa, dia bukan satu kekurangan lah kita kata, satu perkara yang kita katakan yang mana tidak boleh melebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, malaikat. Allah suruh sujud kepada Adam, sujud. Itu satu kelebihan, juga satu kekurangan. Satu kelebihan, itu kita katakan ianya tugas mereka. Jin, tak setuju, tak mau. Itu kekurangan jin. Kurangnya mereka. Sedangkan mereka juga diarahkan, diutuskan ataupun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini itu kekurangan dia orang. Jadi siapa yang perfect? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi kita manusia apatah lagi. Lagilah banyak kekurangan, ada yang juga kelebihan daripada segi-segi yang tertentu. Sentiasalah ingat yang mana setiap orang itu diciptakan oleh Allah ada kelebihan dan kekurangan. Terimalah kekurangan diri kita seadanya dan fokuslah terhadap kelebihan yang kita ada. Kita fokus apa yang kita ada. Nak fikirkan kita yang keburukan ataupun kekurangan kita ni, kita akan jadi stres. Jadi kita gunakan kelebihan yang kita ada. Ada orang boleh mengurus, silakan. Uruskan. Ada orang boleh masuk politik, masuk. Kan?
Ni tak ada orang masuk politik pun marah, orang tak masuk politik pun marah, semua macam mana kan. Setiap manusia ni ada dia punya kelebihan dan juga kekurangan sendiri. Mempunyai kelemahan bukan bererti kita ini tak bagus. Kelemahan memberikan kita ni faedah yang tersembunyi. Kelemahan membuatkan kita ini berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita ada kelemahan, kita nak berusaha untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Ini adalah salah satu daripada kelebihan bila kita ada kekurangan. Satu kelebihannya kita nak berusaha nak menjadi yang lebih baik. Aku tengok orang ni sebulan sekali je puasa. Aku ni sebulan sekali je, setahun sekali je puasa. Demo ni ada juga ni. Kat situ, satu rasa macam ada kekurangan aku kat situ. Kita adalah usaha kita. Aku nak try lah Isnin Khamis puasa. Mula buat sebulan sekali. Isnin Khamis. Itulah masuk dah tahun yang kedua, 2 kali. Orang kata apa nama? 2 kali, orang kata apa ni, sebulan. Masuk. Itu ialah kita panggil apa? Satu usaha untuk nak jadi lebih baik. Kan? Itu ialah sesuatu yang faedah bagi mana yang kita ni rasa lemah diri kita. Kelemahan juga membuatkan kita sedar bahawa kita ini hanyalah seorang manusia biasa yang tidak lari daripada melakukan kesalahan dan mempunyai kemampuan yang terbatas. Ia membina rasa kehambaan dan kebergantungan yang lebih mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, merasa lemah ataupun kita rasa macam tak ada semangat dan sebagainya, pasti kita akan nak mengadu. Kadang mengadu kepada siapa? Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membina rasa kehambaan kita dan juga kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Jadi kita kenalah bila sebut dia kelemahan, balik diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Macam-macam boleh buat. Ada yang berdoa, ya Allah, gini. Ada yang mengadu domba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam cakap seorang-seorang. Ini cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berdoa juga. Bercakap dengan Tuhan kita. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kelemahan dan sebagainya. Itu boleh menyebabkan kita ini bertauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis ini juga mengajar kita untuk selalu mengucapkan perkataan yang baik-baik. Bukan sahaja terhadap orang lain, malah terhadap diri kita sendiri. Hadis ni nak mengajar kata, jangan ngata orang sangat. Tapi dalam masa yang sama, jangan mengata diri kita juga. Kita ni asyik suka syok mengata orang je kan. Tapi kadang-kadang kita tak sedar yang kita pun banyak kelemahan. Kita asyik sedap mengata orang. Tapi banyak juga kita ni ada lemahnya. Jadi kita kena bermuhasabah lah. Waktu bila nak muhasabah, bila-bila waktu pun tak apa. Bila-bila waktu pun tak apa. Kita teringat, teruslah istighfar, astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Bila-bila masa sahaja. Baik. Apatah lagi kata-kata ini umpama doa. Sebagaimana kita mahu mendoakan yang baik-baik sahaja buat diri kita, begitulah halnya bila kita bercakap tentang diri sendiri. Nak cakap tentang diri sendiri, eloklah kita cakap benda yang baik agar kita boleh bermotivasi, kita boleh mendorong diri kita agar menjadi lebih baik. Dan ini bukan bermakna kita perlu memuji dan membangga diri. Silakan merendah diri kerana ianya memang dituntut dalam agama. Namun janganlah sampai kita ini mencela diri kita sendiri dengan perkataan yang tidak sepatutnya. Kita boleh nak rendah diri, tapi jangan sampai kita kata kita ni mencela diri kita sendiri. Rendah diri tak apa. Tak apalah, dia lebih bagus. Kadang kita rasa macam tak apa, down macam tu tak apa, tapi jangan sampai kata dia je bagus, aku tak bagus langsung. Tak boleh. Tak apa, bagi dia sebab dia ada lebih sikit, aku buat benda lain yang lebih baik yang aku boleh buat daripada dia. Yang ini,
Kita boleh buat apa itu. Rendah diri bukan bermakna menghina diri, tetapi kita mengakui kelemahan yang ada, kekurangan pada diri kita. Kita bukan menghina diri kita bila kita rendah diri ni, tetapi kita ngaku, aku ni ada kekurangan aku. Sedar diri orang panggil. Sedar diri. Ataupun dalam bahasa kata apa, psikologinya ataupun counselingnya orang panggil insight. Ada sesuatu yang ada kat dalam ni yang kata kita sedar tentang diri kita. Imam Ibn Qayyim yang wafat pada tahun 751 Hijrah, dia berkata apa? Hadis ini mewajibkan supaya kita tidak membiasakan lidah dengan ucapan-ucapan yang tidak elok. Yang ini yang dikatakan kenapa perlunya bercakap benda yang baik-baik. Agar kita ini tidak membiasakan lidah kita ni dengan ucapan-ucapan yang tidak elok. Sebab kerana mulut ni boleh jadi badan binasa. Kan? Tak ngata kat orang, ngata kat diri sendiri pun boleh jadi binasa. Kalau ngata kat orang boleh bertumbuk. Kalau ngata kat diri sendiri boleh jatuh kita punya motivasi diri kita. Jatuh rasa semangat kita. Aku ni tak boleh lah. Tak semangat tu orang kata. Mulalah itu. Mula-mula sikit je. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Akhirnya mula-mula tu penat biasa je. Lepas tu stres. Lepas stres tengok jadi apa? Anxiety, kemurungan dan sebagainya. Ini tak nak. Ni kita tak nak rupa itu. Sampai jadi rupa itu tak nak. Ini sebab kita kata ada perkara-perkara yang kita boleh rendah diri. Tapi ada perkara yang kita kena buat untuk kita nak letakkan keadaan diri kita tu dalam keadaan yang stabil. Kita kena puji juga diri kita. Aku ni bagus juga sebenarnya. Tengok orang lain tak ada jambang, aku ada jambang, handsome. Apa itu kan? Orang lainnya kata apa nama ni, jambang tak boleh nak apa nama, nak trim. Kalau trim buruk sikit, aku punya boleh trim. Apa itulah. Kita kata kita boleh. Jadi kita buat sesuatu itu untuk memotivasikan diri kita. Mulai hari ini janganlah kita mencela kekurangan yang ada pada diri kita. Terimalah ia dengan hati yang terbuka dan anggaplah kelemahan diri kita itu sebagai peringatan bahawa kita ini seorang hamba dan juga manusia yang biasa. Jadi kita janganlah kata apa nama, mencela kekurangan yang ada dalam diri kita. Yang kita kena sedar bahawa kita ni manusia. Manusia tak ada yang perfect. Tak ada yang betul-betul mi'ah bil mi'ah. 100% perfect. Bubuhlah handsome tangan mana, ada juga kot sumbing dia. Bubuhlah cantik mana sekalipun pakaiannya elok, kita tak tahu dekat rumah dia punya perangai apa mana, tak tahu. Kita ni pasti akan ada kekurangan dia. Baik, itu hadis yang ke-22. Kita masuk kepada hadis yang ke-23. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang dengan bersedekah, dan tidaklah seorang itu memaafkan orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidaklah seseorang itu merendah diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadilah pemurah dan pemberi, tajuknya. Kalau kita tengok dekat sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, harta kita dalam hadis ini disebut takkan kurang bila kita ni bagi ke orang. Kita bersedekah ke orang. Terutamanya dalam family kita lah. Dan bila kita maafkan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah kita punya karim kita punya kemuliaan kita. Mulianya kita kerana kita memaafkan orang. Kerana apa? Kerana memaafkan orang itu adalah sebahagian daripada benda yang kita sebut sebagai at-taqwa. Dan Allah tengok benda tu. Allah tengokkan kita itu atas dasar kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah seseorang itu merendah diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya.
Yang tadi, hadis yang sebelum ni, bukan sebut jangan kata diri itu buruk. Kita kena kata diri kita kurang, itu pun rendah diri. Jadi kat sini pun Allah sebut juga. Nabi SAW sebut juga. Kalau seorang tu rendah diri, Allah akan angkat darjat dia. Kita rendah diri, kita tak rendah diri tak apa. Kerana Allah akan angkat darjat kita, tapi jangan menghina diri kita. Hadis ini mengandungi pengajaran dan motivasi yang sungguh hebat. Allah dan Rasulnya telah menyebutkan bahawa sedekah itu sama sekali tidak membuatkan kita ni jatuh miskin. Sedekah takkan buat kita miskin. Allah akan tambah lagi. Sebabnya orang kata bila kita buka je, contohlah kata, siapa nak wakaf masjid, contoh terutamanya masjid lah kan. Masjid ni memang banyak benda yang membuatkan orang nak bagi lagi. Sebab kalau benda tu boleh kekal, wakafnya ataupun atap dan sebagainya, ianya akan berjalan pahala tu. Orang akan buat dan sebagainya kan. Jadi kita kena tata kelola kewangan tu kena betul lah. Itu je lah kan. Baik, Rasulullah SAW adalah suri tauladan dalam bab bersedekah dan mengeluarkan harta di jalan Allah. Baginda sebenarnya bukan seorang yang miskin daripada sudut harta, bahkan harta baginda sangat-sangat banyak. Kalau kita tengok balik, Nabi banyak harta dia, cumanya dia bagi ke orang. Kan? Nabi banyak harta, cuma dia bagi dekat orang. Harta sejak sebelum kahwin hasil daripada berniaga, kemudian sesudah berkahwin dengan Khadijah, harta ghanimah dan sebagainya. Namun sebahagian besar daripada harta itu baginda keluarkan ke jalan Allah serta memberi sedekah kepada umat Islam yang memerlukan, sehingga tidak banyak harta yang ditinggalkan selepas kewafatan Nabi SAW. Banyak harta Nabi ni banyak. Cumanya macam kita tahu tadi, Nabi bagi ke orang. Macam kita ni ngumpul harta, baginya tak juga kan. Ngumpul tak habis kan. Tak apalah, tunggu aku ini besok ni aku nak bagi, waktu aku nak pencen besok aku nak bagi. Tunggu pencen ni tak bagi juga. Apa itu kita. Yang pentingnya apa? Ada jugalah kita kata kita bagi kepada keluarga kita. Pentingnya keluarga kita. Masih hidupnya mak ayah kita bagi. Yang itu adalah sedekah kita kepada keluarga. Adik-beradik kita. Sebab kan kalau mana yang adik-beradik kita sah kira. Dengan adik-beradik ni sah kira. Ada bang nak pinjam 100, bagi je lah. Sebab kita dah tahu dah, kalau kita minta balik tak dapat punya. Kan? Minta balik tak dapat punya, kata bagi je lah sedekah. Kalau bagi hutang pun kata apa, sampai ke sudah dia tak ingat ada aku pinjam kamu katanya. Bagi je lah kalau dengan adik-beradik sah kira. Sebab apa? Ianya tidak akan mengurangkan harta kita. Nak azan dulu ke macam mana? Belum lagi azan. Allah.
Sambung sikit insya-Allah. Baik, poin yang kedua dalam hadis ini pula menyebutkan kepada kita memaafkan kesalahan orang lain bukanlah satu perkara yang mudah jika hati kita ni keras dan banyak kotoran. Orang banyak buat salah dengan kita, tapi kadang-kadang kita tak sedar kita pun banyak buat salah dengan orang juga. Kan? Sebab banyak kita hati kita ni keras, hati kita ni banyak kotoran. Tapi ianya juga tidaklah sesuatu yang disebut sebagai mustahil. Benda yang tak mustahil, kita boleh je maafkan orang, boleh. Kan? Dan sikap pemaaf boleh dilatih sebab ianya bukanlah hadir begitu sahaja. Rasulullah SAW memaafkan semua kesalahan orang lain terhadap dirinya. Dan tidak ada satu pun kesalahan orang yang bagi dia simpan dan berdendam terhadap mereka, walaupun di antara mereka itu sewaktu jahiliah dahulu ada yang ingin membunuh Nabi SAW. Nabi tak simpan dalam hati. Bahkan kalau kita tengok balik kalau peristiwa Taif yang mana berlaku sebelum Isra' dan Mi'raj, kan? Peristiwa Taif, Nabi pergi ke Taif, boleh je Nabi nak doa, kan? Aku nak terbalik terlangkup Taif, apa Nabi kata? Nabi doa pula yang Taif tu nanti jadi satu tempat yang mana anak cucunya terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sekarang? Orang pergi sebab nak tengok Taif. Dan anak cucu di situ ada orang yang baik-baik, yang Muslim pula tu. Beginilah kita katakan, kalau kita maafkan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan sesuatu yang tak dijangka-jangka. Itu sebabnya kalau sesuatu musibah, bila datang kepada kita satu musibah, apa-apa sahaja yang kita rasa macam benda tu musibah, kita akan sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan benda orang mati je. Bila orang mati, biasa kita sebut orang mati je disebut. Dan bila kata kita rasa ada yang benda yang musibah kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lepas tu Nabi ajarkan kita kepada kita apabila kita ditimpa musibah, Nabi ajarkan kita satu doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah ya Tuhanku, Nabi ajar ni, ya Allah ya Tuhanku, ganjarkan aku dengan apa yang aku dapat hari ini, musibah yang aku dapat. Wa akhlif li khairan minha, dan tukarkanlah musibah yang aku dapat ini dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Bila kita terima musibah. Biasanya orang, kenapa kita tak nak maafkan orang? Sebab biasa bendanya orang bantai kita sungguh-sungguh. Itu musibah bagi kita. Tapi kita buat apa? Kita doakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang itu. Maafkan jalan orang tu. Itu baru satu. Belum lagi musibah-musibah yang lain kan. Kalau ada kereta apa nama, ada je lah kehidupan yang kita rasa macam susah dan sebagainya, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita minta, ya Allah, benda ni satu musibah pada aku, ganjarkanlah aku pahala, bagilah aku pahala dengan musibah ini, dan kemudiannya gantikanlah gantikanlah perkara ini dengan hikmah yang lebih baik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Baik, kemudiannya yang poin yang terakhir dalam hadis ni tadi berkaitan dengan rendah diri. Silap tadi, bukan zuhud, tawaduk. Istilah dia tawaduk, rendah diri. Kan? Bila terbaca yang Arab pun nampak. Bila baca yang Melayunya tak nampak dia punya istilah tu. Kan? Bila baca Arab pun tawaduk, rendah diri. Merasakan diri kita ini serba kekurangan, banyak kelemahan, dan tidaklah kita ini lebih mulia berbanding dengan orang lain. Sikap ini sentiasa membawa kepada kebaikan dan ianya sudah semakin pupus dalam jiwa-jiwa kita pada hari ini. Dan rendah diri adalah sebahagian daripada sifat Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, Allah memerintahkan agar umat Islam merendah diri supaya tidak ada sesiapa yang berasa sombong dan menzalimi orang lain. Kita rendah diri. Jangan kita burukkan diri. Kita rendah diri tak apa. Jangan menghina diri kita. Sebab apa? Hikmahnya, bila kita rasa kita rendah diri, kita takkan menzalimi orang lain. Kadang bila kita tinggi diri, ada je perkara-perkara yang boleh mengguris orang lain. Duduk tinggi-tinggi sangat pun tak apa nak udih juga. Kan? Kalau kata kita ni ada duduk tinggi-tinggi, tapi hati kita rasa nak jaga semua hati orang. Itu baguslah. Tapi susah sangat nak memuaskan hati orang lain. Sangat-sangat susah. Duduklah yang paling tinggi dekat dalam negara kita ni. Buat ni tak kena, buat tu tak kena, ada je orang komplain. Betul tak? Dalam tak masa susah, dalam kita punya karya pun sudahlah kata. Buat yang ini tak kena, buat ini yang ni tak kena. Buat ini tak kena, buat program ini pun tak kena. Ada sahaja. Kita nak cuba please semua orang. Kenapa? Kita cuba merendah diri. Tapi nak buat macam mana, orang itu susah untuk kita nak please, ataupun kita nak puaskan hati mereka. Jadi kita yang rasa kita ni boleh rendahkan diri, bersikap tawaduk, kita buatlah. Walaupun kita duduk tinggi mana sekalipun, bersikaplah dengan sikap tawaduk. Ia bukan sikap yang boleh dibuat-buat kerana rasa rendah diri ini lahir daripada hati yang tulus dan suci, dan ianya teruji jika saat kita memiliki segala macam kelebihan berbanding orang lain, sering dipuji, dipandang tinggi, terkenal dan disebut-sebut oleh manusia. Itu kita akan diuji. Waktu mana kita ini dipandang tinggi, dipuji dan sebagainya. Masa itulah kita akan jadi bongkak, riak dan sebagainya. Jadi kita kena jaga-jaga, kita kena hati-hati dengan sikap-sikap yang mana membolehkan kita ini terkena tempias syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila semua nikmat itu tidak membuatkan kita ini lebih mulia berbanding orang lain, ianya akan meningkatkan dan menaikkan darjat kedudukan hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama insya-Allah, sebagai penutup ni kita katakan sama-sama
insya-Allah kita dorong diri kita ini jangan terlalu menghina diri kita atas kekurangan yang ada. Itu yang pertama. Yang keduanya, banyakkan sedekah. Sebab sedekah ni tak kurangkan kita punya harta, bahkan menambahkan kita punya harta dan juga connection. Yang ketiganya, kalau ada orang buat salah dengan kita, maafkan je lah orang tu. Yang terakhir sekali, kita cubalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini Allah Subhanahu Wa Taala nampak dan ditingkatkan dan dinaikkan darajat kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu a'lam, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu kita sama-sama muhasabah dan kita perbaiki diri kita dan berikan satu dorongan agar kita ini boleh bertauhid dengan tauhid yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau tengok ni, katakanlah wahai Muhammad, yang Allah itu esa. Kita tauhid hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.